Hari ini, dalam masa 2-3 hari ini, negeri Kedah ni tuan-tuan menjadi raya. Pasal apa? Pasal Perdana Menteri ada sini. Kemarin hari ni, satu, dia bawa orang tak payah cerita. Program kerajaan Malaysia. Program keluarga Malaysia. Tetapi yang duk himpit dia tu, bukan pun kita tengok pengurusi ataupun pengurusi UMNO ni Kedah. Yang duk impit dia tu adalah baling. Baling tuan-tuan, segera juga akan mengikuti langkah sebagaimana Najib, sebagaimana Rosmah, sebagaimana Zizi, Sun. Segera baling juga akan ikut langkah tu. Hari tu tuan-tuan, bila kes mahkamah dia, sehari sebelum taklimat, Presiden UMNO di PWTC. Taklimat ni, dia bagi taklimat pasal apa Najib tu dihukum. Lagu tu lah lebih kurang setelah Najib dihukum. Tuan-tuan, kes mahkamah dia, pada sehari sebelum tu, dia buat kecoh. Dia kata sakit perut, masuk hospital. Esok-esok tu, masa taklimat tu, nampak dia ada dah. Dia nak kecoh tuan-tuan, dia tak mau kes dia ni dibicarakan. Pasal apa? Pasal dia nak delay, dia nak lambat. Inilah taktik yang dibuat oleh Najib Tun Razak. Inilah taktik juga yang dibuat oleh Zahid Hamidi dan lain-lain. Mereka nak hujah, dari segi hujah tak ada dah. Jadi, apa yang mereka buat adalah mereka cuba nak lambat-lambatkan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya sebut tadi ni, Kedah hari ni, sehari dua ni, yang pertama Perdana Menteri. Yang ketiga tuan-tuan, kita nampak banyak balik bendera parti saya dulu. Dulu ni tuan-tuan, saya ni Timbalan Pesuruhjaya, PAS ni Kedah. Sehari dua ni kita tengok bendera cukup banyak. Pasal apa? Pasal mereka buat muktamar. Muktamar ni kita kira himpunan lah. Himpunan seluruh negara mereka buat di Batu Sembilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut oleh sebab dua parti yang terbesar dalam negara kita hari ini berhimpun berada di Kedah. Yang pertama UMNO, yang kedua PAS. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, pasal apa? Pasal kita mesti faham dengan jelas. Apabila dalam masa yang terdekat, pilihan raya akan berlaku. Bila dekat tu besok? Bila dekat tu November? Bila dekat tu Januari tahun hadapan? Bila sekalipun dia sangat-sangat hampir. Tetapi ramai yang meramalkan apabila bajet dibentang. Dia percepat bajet. Bajet yang patut dibentang pada 26 ataupun 27 ataupun 28 Oktober. Dia percepat jadi dalam lebih kurang 7 Oktober macam tu. Pasal apa? Pasal disebut mereka nak memberi laluan kepada pilihan raya setelah bajet dibentang. Pernah berlaku tuan-tuan dulu ni, apabila selepas bajet dibentang, lepas tu dia bubar tanpa bahas. Tak ada bahas lagi pun dia bubar dah. Jadi kita rasa perkara ini akan berlaku pada kali ini, dan kalau itu yang berlaku, pilihan raya akan berlaku sekitar bulan 11, bulan 12. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila sampai kepada pilihan raya nanti, rakyat diberi peluang semula untuk memilih. Jadi sebab tu hari ini saya nak sebut beberapa perkara supaya jelas kepada kita. Sebab sekarang ni banyak benda yang bercelaru dalam kepala kita. Selepas daripada kerajaan kita dulu, kita menang. Tiba-tiba mereka tak seronok dengan kerajaan kita, mereka rampah. Jadi, mereka rampah ni tuan-tuan tak pernah berlaku dalam sejarah macam ni. Mereka buat tuan-tuan, buat supaya akhirnya majoriti yang ada kepada kita yang memerintah jatuh, mereka dapat majoriti, mereka pergi jumpa Agong, sembah kepada Agong, mereka kata mereka dah ada majoriti, dan akhirnya kerajaan kita jatuh. Tuan-tuan, dia rampah tengah jalan. Siapa perampah itu? Kerajaan kita hak rakyat pilih tuan-tuan. Hak rakyat pilih ni, kalau tak setuju, kalau kita tak betul,
Kalau kita banyak buat benda yang tak kena, tunggulah 5 tahun. Kan daripada dulu, itu demokrasinya. Rakyat diberi peluang setelah 4 tahun lebih, 5 tahun lebih, diadakan pilihan raya. Pasal apa? Pasal kita nak memilih kerajaan baru. Tapi tuan-tuan, puak-puak ni, puak-puak langkah. Kalau Mamat, dia kata langkah syaitan. Langkah syaitan, langkah Sheraton. Pasal apa? Pasal mereka berkumpul di Hotel Sheraton. Mereka, tuan-tuan, ada 3 kumpulan utama. Kumpulan yang pertama, yang duduk dalam kerajaan. Kumpulan yang kedua, yang duduk di luar kerajaan, atas sebab-sebab tertentu. Kita ambil hak duduk di luar kerajaan dulu. Hak duduk di luar kerajaan, tuan-tuan, hak sebut Melayu Islam. Melayu Islam. Dia kata, Tok Guru Haji Hadi, Presiden PAS kata, dia kata, pasal apa dia buat langkah Sheraton ni? Pasal dia kata, kerajaan PH yang memerintah ni, kerajaan ni buat apa? Dia kata dia membawa bencana dan bahaya kepada negara pasal mereka ni tak jaga Islam. Mereka ni tak jaga Melayu. Mereka ni nak ubah perlembagaan. Tuan-tuan, benda tu satu apa pun kita tidak pernah terlintas di hati kita. Malah tidak ada pun dalam pemikiran pimpinan kita untuk buat apa juga yang disebut oleh Presiden PAS. Pasal apa dia sebut tu? Pasal dia sekali lagi nak bermain dengan sentimen. Nah, dia rampas hari tu kerajaan kita. Jadi apabila kita terang, rakyat makin tahu, oh, rupanya hampa nak kuasa. Jadi bila sebegitu, tuan-tuan, dia mula buat helah. Dia buat helah apa? Dia kata, kerajaan kita ni adalah kerajaan yang membawa bahaya kepada orang Melayu, orang Islam, kepada agama Islam dan juga kepada perlembagaan negara. Ketibaan Yang Berhormat Kota Raja Presiden Amanah Yang Berhormat Muhammad bin Sabu. Jadi hak yang saya umum awal tadi tu dah sampai dah. Tuan-tuan kena tunggu. Saya ni kira Yang Berhormat kampung lah. Yang ni berhormat nombor 1 dalam Amanah National figure. Dia bercakap, kita sama-sama maklum lah. Saya tak payah ulah lah. Jadi dia Bamat ni akan ucap belakang ke Ang. Tapi dia telah sampai awal. Jadi saya sambil-sambil nak tunggu tu, saya akan bucap lagi lah. Tuan-tuan, ni, yang kata satu pemikiran Melayu ni, akan datang ni, bila sampai kepada pilihan raya nanti, kita kena buat keputusan. Satu pemikiran Melayu ni, pemikiran PAS ni, dia bermain dengan sentimen. Dia racun pemikiran kita. Dia kata PH dulu ni nak buat jahanam orang Melayu. Tak jaga orang Melayu. Tak jaga Islam. Nak ubah perlembagaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kat kita tu pasal dia nak tutup. Dia nak tutup gelojoh dia hari tu ni. Dia menjadi salah satu daripada komponen yang sama-sama dengan UMNO, sama-sama dengan Azmin. Dia nak rampas kerajaan pada masa tu. Jadi dia bermain dengan sentimen. Dia kata kita ni nak tak jaga orang Melayu, tak jaga Islam, nak ubah perlembagaan dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini satu pemikiran. Pemikiran ni tuan-tuan sekarang ada di Batu Sembilan. Mereka berkumpul ramai-ramai. Jadi sebab tu kita nak faham bahawa pemikiran ni adalah pemikiran yang bermain dengan sentimen. Bila dia perintah, dia tak buat apa. Tuan-tuan, dulu ni apa yang mereka tak kata kepada menteri-menteri kita? Kita ambil satu contoh lah. Dr. Mujahid. Apa yang dia tak kata pada Dr. Mujahid? Mujahat lah. Apa yang dia tak kata? Baruah DAP lah. Jual aset orang Islam lah. Yang Berhormat. Yang ni Yang Berhormat atas sikit daripada saya. Pengurusi amanah ni Kedah. Jadi bila pengurusi nak sampai, saya pun kena pelan-pelan lah. Tak boleh nak lajak. Kan? Jadi saya nak sebut tadi dua pemikiran Melayu yang meracuni pemikiran kita. Satu, pemikiran PAS. Dan mereka ni menguasai pemikiran Melayu ni pasal apa? Pasal mereka telah lama. Daripada 1951.
Dulu dia nak menguasai pemikiran Melayu, dia belaga dengan UMNO. Apa yang dia tak kata pada UMNO? Apa yang dia tak kata pada UMNO pasal dia nak mengambil undi orang Melayu. Dia kata UMNO tak bawa Islam lah, UMNO mengekalkan penjajah lah, hak UMNO makan dia, sembelih dia tak makan lah. Nikah 2 kali. Semayang 2 imam. Bamak selalu duduk cerita. Saya dulu Bamak lagu tu. Saya Bukit Payung nak pergi Rusila. Naik motor. Tak sampailah 10 masjid. Tapi lebih daripada 5 masjid. Tu dia apalah. Pergi Rusila. Satu pemikiran. Pemikiran PAS dulu ni. Pada masa tu. Apa yang dia tak kata kepada UMNO? Pasal apa? Pasal dia nak undi Melayu. Lah. Semua boleh. Kaki dia kita tak tahu berapa. 2 ke 3 ke dia duduk kangkang. Kan? Duduk kangkang tu. Kangkang BN, kangkang PN. Apa juga hak main dia kangkang. Pasal apa? Pasal dia telah rasa seronok ni. Poket berisi. Dapat jawatan. Maka mulut pun penuh dengan sagon. Bok. Dulu, apa yang dia tak kata pada Dr. Mujahid. Jadi, satu pemikiran ni yang bermain dengan sentimen ni, dia bermain dengan sentimen dah sekarang ni. Kan baru ni dia sebut. Baru ni dia kata apa? Di Batu Sembilan juga. Di tempat muktamar pada hari ni. Dia sebut apa? Dia kata, hampa ni, yang undi dulu ni, undi Pakatan Harapan ni, hampa jahil agama. Hampa jahil agama. Dia mula bermain dengan sentimen. Dia nak racun pemikiran dengan sentimen. Lepas tu, seminggu selepas tu, dia balik kampung, dia di Rusila. Dia kata hak tadi pula. Dia kata PH ni, hak yang saya sebut awal tadi ni. Nak ubah perlembagaan. Tak jaga Islam. Tak jaga orang Melayu. Jadi pemikiran tu sekarang ni berada di Batu Sembilan, tuan-tuan. Dia nak kata apa pula, kita akan tengok. Dia sentiasa bermain dengan sentimen, tapi bila kita beri kerajaan pada dia, dia bok. Satu. Yang kedua, pemikiran UMNO ni tuan-tuan tahu dah. Pemikiran UMNO yang memerintah selepas merdeka sampai sekarang, tuan-tuan, dia membawa pemikiran Melayu yang akhirnya develop ataupun jadi satu budaya orang Melayu pada orang UMNO. Rasuah tu tak ada apa. Rasuah hak atas, tarah hak atas, hak bawah, tarah bawah. Kleptokrat tu tak ada apa. Hari ni, tuan-tuan, selepas kita memerintah hari tu ni, diteruskan pendakwaan-pendakwaan, inilah wajah sebenar UMNO Barisan Nasional. Wajah Rosmah itulah, wajah Najib itulah, wajah Aziz Baling itulah, dan lain-lain, banyak lagi. Tu di peringkat atas, di peringkat bawah. Berlambat-lambat. Jadi 2 pemikiran ini, tuan-tuan, kita tidak ada pilihan untuk akhirnya nanti kita kena tolak dalam pilihan raya yang akan datang. Saya nak tutup. Saya janji tadi dengan kawan-kawan, saya nak bawa isu Kedah ya. Tapi sebab saya nak panjang sikit tadi, sebelum Bamak mai tadi, sebelum pimpinan hak lain mai, lepas kata Dr. Ceramah bagi panjang. Jadi saya intro panjang sikit lah. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, saya nak sebut sikit kerajaan negeri pada hari ini. Baru ni tuan-tuan, satu je saya nak sebut, sebab saya nak pendek dah. Baru ni tuan-tuan, Datuk Paduka Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah bersara wajib pada umur 60. Mereka buat satu program di kapal mewah di Langkawi. Bukan kapal nelayan tu tuan-tuan. Bukan kapal bot hak nelayan pop mampus tu. Mewah lah tuan-tuan. Lepas tu saya post dalam TikTok saya. Lepas tu mereka buat report polis. TikTok saya tulis apa? Saya kata pimpinan PAS dan pimpinan kerajaan negeri bermewah. Pada masa yang sama saya tulis rakyat di DUN saya masih banyak lagi yang susah, tak payah cerita, ramailah. Tapi yang ditimpa bencana ribut dan kebakaran rumah mereka sampai hari ini 2 tahun tuan-tuan. Ada satu kes 2 tahun. 2 tahun rumah dia terbakar tuan-tuan. Sampai hari ini tidak dibaiki. Kedah, sejahtera, nikmat untuk hamba. Tuan-tuan, rumah, tempat duduk.
ibu tunggal, anak 3. Dia kerja di warung, kedai makan yang gaji dia upah hari. Dia kerja ada gaji, tak kerja, tak ada gaji. Ni, orang yang macam ni tuan-tuan, apabila berlaku kebakaran, dia tak boleh nak baiki rumah dia pasal tak ada duit. Anak ngaji lagi, 3 orang. Tanggung. Masuk permohonan tuan-tuan, ni di don saya. Di kampung Teluk Bulang, saya sebut. Ni di don saya. Siapa yang tengok ni? Pihak kerajaan negeri, percepat. Masuk tuan-tuan, macam biasalah permohonan, masuk pergi ke Muhulu, semua tu. Masuk di pejabat daerah apa semua tu, naik ke ICU, tolak. Tuan-tuan, hak macam ni mereka tolak. Lalu, saya bercakap di dalam dewan dan saya mengadu kepada SFO. Pegawai Kewangan Negeri, saya tulis surat kepada dia, pasal apa kes ni tolak? Dia tengok-tengok, dia healing kepala, dia channel balik kepada pejabat daerah, hari ni duduk di pejabat daerah 2 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan, rakyat yang ditimpa bencana, kebakaran, rumah tak boleh duduk, ibu tunggal, anak 3, kerja gaji makan hari, kerja gaji makan hari, kerja gaji dibayar hari. Kerja, kalau kerja ada gaji, ada alarm, tak kerja tak ada. Orang yang macam ni tidak dibela. Tak apalah, hampa nak duduk kapal mewah, kapal apa, duduk pi lah. Bila saya buat posting tu, dia pi report polis kat saya. Tak apalah. Kerana kita bela rakyat, dia marah. Dia kata kapal dia tu tak mewah. Betul lah. Kalau nak banding dengan hak lebih mewah, tak mewah lah. Tapi kalau nak banding hak rakyat tadi, hak rumah pun tak ada tadi, hak kebakaran tadi tidak baiki, apa cerita? Ni saya nak cerita kerajaan yang ada sekarang ni. Saya nak cerita kerajaan yang PAS yang ada sekarang ni. Yang moto dia, yang dia sebut Kedah Sejahtera, nema untuk semua ni. Tuan-tuan, banyak lagi yang kita akan dedah. Banyak lagi yang kita nak sebut di baling hari itu ni. Saya sebut beberapa perkara, isu Gunung Inah dan seumpamanya. Hari ini saya sebut satu lagi, iaitu bagaimana Yang Berhormat Saifuddin Nasution, Datuk Seri. Jadi sebab yang hebat-hebat dah sampai semua, saya akhiri dengan ucapan saya, semoga ambillah apa-apa yang kita maklum di sini, maklumat-maklumat ini untuk kita nilai, untuk kita baca dan buka minda kita. Buka minda kita. Yang akhirnya insya-Allah saya yakin sungguh-sungguh tuan-tuan, apabila kita buka minda kita, menerima maklumat yang betul, akhirnya insya-Allah kita mampu untuk membuat keputusan. Sekali lagi, sama ada bulan 11 atau bulan 12 atau tahun depan, kita kembalikan kuasa yang kita menang hari itu ni. Kita tak kalah, kita dirampas, kembalikan di peringkat nasional, kembalikan di Kedah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.